Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahidam Yusuf, nombor metrik 258380. Hari ini saya ingin membentangkan satu topik, satu subjek yang dinamakan BPMN 1012, pengatur pengurusan. Tajuk kumpulan kami yang kami pilih adalah Gamuda, Syarikat Gamuda, yang disediakan oleh saya sendiri dan rakan saya, iaitu Ahmad Muhammad bin Abdul Aziz 290558 dan Nur Amira Sofia binti Hamzah 290678 dan Ilya Farzana binti Mahzan 290740. Okey, untuk pengenalan pengurusan, sebelum itu saya ingin menceritakan apa maksud pengurusan, iaitu merupakan proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang merangkumi merancang strategi, penetapan objektif, mengurus sumber-sumber organisasi, mengawal aset dan kewangan yang diperlukan bagi mencapai objektif dan menilai hasilnya di akhir proses. Yang kedua, pengurusan juga merangkumi proses penyimpanan maklumat atau data penting yang akan digunakan oleh organisasi bagi sesuatu tujuan itu. 2018, pengurusan didefinisikan sebagai proses mencapai tujuan organisasi dengan berkesan mengintegrasikan corak pekerjaan dengan merancang, mengatur, memimpin dan mengendalikan sumber-sumber organisasi. Okey, untuk pengenalan syarikat Gamuda Berhad ini, Gamuda Berhad merupakan sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan dalam bidang kejuruteraan, pengurusan hartanah juga dan pembinaan infrastruktur yang berpusat di Malaysia. Gamuda Berhad telah ditubuhkan oleh Kong Yung Yi dan Li Yung Ling pada 6 Oktober 1976. Syarikat ini berpusat di Putrajaya di Malaysia. Yang ketiga, penguasaan dan bidang-bidang ini menjadi Gamuda Berhad sebagai sebuah syarikat infrastruktur yang terbesar di Malaysia apabila berjaya menguasai projek-projek utama pembinaan sama ada di dalam negara atau luar negara. Yang ketiga, misi dan visi syarikat Gamuda Berhad ini, yang pertama, untuk visi, Gamuda Berhad mempunyai hasrat untuk memberi penyelesaian dengan mencapai sebuah kawasan atau wilayah yang disediakan oleh pembinaan inovatif dari segi pembangunan infrastruktur awam dan hartanah berskala besar. Yang kedua, misi Gamuda Berhad memegang amanah untuk memberi pembinaan infrastruktur bertaraf dunia yang inovatif dan menjadi gaya hidup pelanggan sebagai keutamaan syarikat dalam memberi perkhidmatan pembinaan infrastruktur, operasi kemudahan infrastruktur dan juga pembangunan atau pengurusan hartanah. Berikut merupakan senarai misi Gamuda Berhad. Yang pertama, untuk memberi penyelesaian yang sesuai untuk klien dan pelanggan syarikat. Yang kedua, untuk memastikan tanggungjawab mereka terhadap kesemua pemegang saham termasuk klien, pelanggan, pekerja, komuniti dan juga persekitaran, untuk memperbaiki keberkesanan mereka yang menyesuaikannya dengan perubahan keperluan pasaran dan juga pelanggan. Yang terakhir, untuk memastikan syarikat mempunyai masa depan yang berkesan. Okey, ini adalah produk dan perkhidmatan syarikat Gamuda. Yang pertama, Gamuda Berhad menawarkan perkhidmatan kejuruteraan, pembinaan infrastruktur, pembangunan pembandaran, pembangunan dan pengurusan hartanah, perkhidmatan teknologi maklumat, pembinaan laluan landasan pengangkutan awam kereta api, perkhidmatan letakkan bahan di permukaan jalan, pengambilan dan penyewaan loji dan misi, pembinaan lebuh raya, pembinaan jabatan, pembinaan lapangan terbang, pembinaan pangan air, pengurusan loji lawatan air dan stesen jana kuasa, pembinaan tol lebuh raya, dan terakhir pembinaan penghutan awam. Okey, itu saja daripada perbincangan saya dan saya mempersilakan rakan saya Muhammad untuk meneruskan slide seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Muhammad bin Abdul Aziz, nombor metrik 290558. Okey, hari ini saya akan membentangkan pesaing-pesaing utama syarikat Gamuda Berhad. Antara syarikat pesaing bagi Gamuda Berhad ialah IJM, United Engineer Malaysia dan juga YTL.
Kesemua syarikat pesaing ini mempunyai kelebihan yang tersendiri walaupun mereka bersaing dalam pasaran yang sama bersama Gamuda Berhad. Perbezaan dan persamaan Gamuda Berhad dan syarikat-syarikat pesaing. Yang pertama, perancangan pembinaan yang sistematik tanpa sebarang kelainan atau masalah menjadikan Gamuda Berhad dapat dibezakan dengan syarikat-syarikat pesaing yang lain. Gamuda Berhad juga memberikan perkhidmatan berkenaan pengurusan hartanah dari mereka yang profesional bagi memberikan kepercayaan yang terbaik kepada klien atau pemegang sahamnya. Setiap syarikat yang terlibat dalam pasaran ini mempunyai perkhidmatan tambahan yang menjadikan ianya dibezakan antara satu sama lain, dan ini menjadi salah satu strategi untuk syarikat-syarikat ini mendapatkan perhatian kliennya atau pemegang saham. Dan yang ketiga, Gamuda Berhad juga mempunyai persamaan apabila syarikat-syarikat pesaing menjadikan memenuhi keperluan pelanggan adalah objektif yang utama sebagai salah satu cara mereka untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan negara dan juga masyarakat. Kesemua syarikat pembinaan ini juga dibezakan dengan pengalaman yang diperoleh oleh mereka sejak awal pendapatan di dalam pasaran, pengembangan perkhidmatan dan penawaran produk mereka di luar negara menjadikan kelebihan daya yang kompetitif. Okey, seterusnya ialah trend dan isu-isu utama terkini mengenai Gamuda Berhad. Yang pertama ialah isu berkenaan kerajaan mengambil alih 4 konsesi tur dari Gamuda Berhad. Seterusnya isu berkenaan rancangan kerajaan mengambil alih 4 tur milik Gamuda Berhad. Seperti dinyatakan sebelum ini, tidak akan memberikan kesan kepada aliran tunai sekiranya kerajaan membantahkan rancangan tersebut. Yang ketiga ialah isu berkenaan tidak ada dividen dari Gamuda Berhad kerana keuntungan suku tahunan jatuh sebanyak 77% disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya ialah isu terkini tentang Gamuda Berhad dalam strategi pemulihan dan kebangkitan semula. Dan akhir sekali ialah Gamuda Berhad dan tanggungjawab sosial korporat, iaitu CSR. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ilya Farzana binti Muhammad Mahzan, nombor matrik 290740, akan membentangkan penilaian analisis SWOT syarikat Gamuda dan hala tuju dan masa depan syarikat Gamuda. Analisis SWOT syarikat Gamuda Berhad iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT merupakan komponen yang digunakan oleh sesebuah syarikat mereka bagi melaksanakan perancangan yang strategik untuk membangunkan sesebuah syarikat. 4 komponen utama bagi analisis ini iaitu kekuatan yang ada dalam syarikat, kelemahan yang perlu dibagi, peluang yang boleh diterajui oleh syarikat dan ancaman yang dihadapi. Yang pertama ialah kekuatan. Pada tahun 1976, syarikat ini ditubuhkan dan menjadi syarikat yang mempunyai klien atau pemegang saham untuk menjalinkan hubungan perniagaan bersama. Gamuda Berhad juga mampu menghasilkan sebuah produk yang berkualiti tinggi seperti pengangkutan awam, MRT dan tol smart lebuh raya. Kepelbagaian perkhidmatan seperti kejuruteraan, pembinaan bandar, pembinaan landasan, terowong dan sebagainya telah menjadikan Garuda Berhad memperoleh pendapatan yang tinggi. Gamuda Berhad berjaya memasuki pasaran luar kerana mempunyai jaringan perniagaan antarabangsa yang membuktikan kekuatan dalam syarikat tersebut. Yang kedua ialah kelemahan bagi syarikat Garuda. Syarikat ini kekurangan bahan-bahan mentah dibandingkan oleh syarikat pesaing, terutamanya dalam pembuatan simen. Modal yang tinggi untuk mengekalkan kedudukan di dalam pasaran dan kos operasi yang tinggi untuk keluar negara menyebabkan penurunan hasil pendapatan syarikat tersebut. Yang ketiga adalah peluang bagi syarikat Gamuda. Kemajuan teknologi pada era ini memberi peluang yang besar kepada syarikat ini untuk meningkatkan pendapatan mereka. Gamuda Berhad juga mempunyai keyakinan dari pihak syarikat-syarikat awam atau swasta untuk melakukan jaringan perniagaan strategik. Perluasan perniagaan di peringkat antarabangsa seperti meluaskan operasi perkhidmatan ini membolehkan Gamuda Berhad untuk kekal menguasai kawasan atau lokasi yang mempunyai potensi meningkatkan keuntungan syarikat.
Dan akhir sekali, Gamuda Berhad juga terpaksa menghadapi ancaman seperti terpaksa berhadapan dengan syarikat pesaing sedia ada atau baru. Gamuda Berhad juga perlu berhadapan dengan ancaman penurunan harga disebabkan oleh masalah ekonomi, ancaman dari perubahan persekitaran dan juga berhadapan dengan perubahan undang-undang. Kerajaan juga memberi kesan kepada syarikat Garuda Berhad dalam mengembangkan perniagaan mereka. Seterusnya, hala tuju dan masa depan syarikat Gamuda Berhad. Yang pertama, Gamuda Berhad mempunyai hala tujunya yang tersendiri bagi menyesuaikan operasi syarikat seperti membangunkan infrastruktur yang diperlukan bagi menyokong dunia digital dan kekal terus berdaya saing. Gamuda Berhad mempunyai hala tuju masa depan bagi sektor pembinaan perumahan dan mempunyai matlamat yang menghasilkan idea reka bentuk seni bina perumahan yang berasaskan konsep digital. Selain itu, Gamuda Berhad telah dilantik oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi merancang dan melaksanakan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang. Gamuda Berhad juga perlu terlibat dalam projek-projek lain yang berpotensi memberikan keuntungan kepada mereka sepanjang tempoh projek PTMP dijalankan. Syarikat ini ingin mencapai matlamat pembangunan lestari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu menjadikan bandar yang eksklusif, selamat, daya tahan, menyediakan pilihan pengangkutan yang lebih selamat dan boleh dipercayai, dan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi sama ada perniagaan atau pekerjaan. Dan akhir sekali, Gamuda Berhad juga mempunyai hala tuju masa depan dengan untuk melaksanakan tanggungjawab kepada komuniti masyarakat. Penawaran beasiswa akan dijalankan setiap tahun oleh Gamuda Berhad dalam menghasilkan graduan yang berkualiti dalam sektor pembinaan dan juga kejuruteraan sebagai salah satu hala tuju masa depan syarikat dan dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamira Sufiah binti Hamzah, nombor metrik 290678, akan menerangkan tentang cadangan-cadangan dan strategi-strategi untuk Gamuda Berhad. Yang pertama, Gamuda Berhad perlulah mempunyai komunikasi yang baik antara syarikat dan pelanggan secara langsung akan mempengaruhi pembinaan hubungan jangka panjang di antara mereka dan menghasilkan hasil positif untuk mengekal pengekalan pelanggan. Seterusnya, Gamuda Berhad juga hendaklah lebih peka dengan perubahan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan sesebuah negara, sama ada di Malaysia atau negara-negara di luar. Gamuda Berhad juga haruslah lebih teliti untuk menilai piawaian alam sekitar yang diperlukan untuk beroperasi di pasaran tersebut, sama ada dari segi lokasi yang dipilih, alat atau bahan yang digunakan untuk tujuan pembinaan dan sebagainya. Gamuda Berhad juga boleh meningkatkan program kemampanan untuk menangani isu-isu alam sekitar dan isu berkaitan bagi memperkukuh imej korporat dan imej nama syarikat di dalam pasaran. Gamuda Berhad hendaklah mengambil kira isu-isu yang melibatkan ekonomi negara. Gamuda Berhad boleh melaksanakan strategi dengan menggunakan sumber sedia ada dengan kemahiran kaki tangan untuk merangka strategi bagi meningkatkan permintaan dan sekaligus dapat mempengaruhi kuasa membeli pengguna. Setelah selesai tugasan ini, kita dapat simpulkan sesuatu. Kesimpulannya adalah konsep pengurusan memainkan peranan yang tersendiri kepada sesebuah syarikat atau organisasi dan begitu juga kepada syarikat terkenal. Gamuda Berhad yang mahir dalam perkhidmatan kejuruteraan, pembinaan dan juga pengurusan harta tanah. Kepelbagaian perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat ini telah mewujudkan daya kompetitif di dalam pasaran dan keberkesanan mereka memasarkan perkhidmatan mereka ke luar negara adalah satu strategi yang meyakinkan untuk mengekalkan kedudukan Gamuda Berhad pada masa akan datang. Berdasarkan kepada konsep pengurusan, Gamuda Berhad mempunyai visi, misi dan objektif yang tersendiri yang ingin dicapai oleh mereka sepanjang pelibatan mereka di dalam industri pembinaan, kejuruteraan dan juga pengurusan harta tanah. Namun begitu, Gamuda Berhad perlu sentiasa peka dengan persekitaran pasaran, terutamanya dengan mengenal pasti siapakah pesaing terdekat mereka yang menawarkan perkhidmatan yang sama. Antara syarikat pesaing Gamuda Berhad ialah IJM, UEN Group dan juga YTL Corporation Berhad.
Setiap dari mereka ini mempunyai kelebihan yang tersendiri dan ini akan sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada Gamuda Berhad apabila syarikat ini berisiko untuk kehilangan bahagiannya di dalam pasaran. Oleh itu, pengurusannya sistematik dari kaki tangan Gamuda Berhad perlulah dirancang dan diuruskan dengan baik seperti merangka analisis SWOT syarikat untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang perlu diambil dan juga ancaman yang perlu dielakkan bagi memastikan kedudukan syarikat ini terjamin. Pelbagai isu yang perlu dihadapi oleh Gamuda Berhad juga hendaklah diuruskan dengan baik bagi memastikan reputasi syarikat ini terjamin dan mendapat keyakinan yang kukuh dari klien, pelanggan dan juga pemegang saham syarikat. Sekian, terima kasih.